Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin inayah serta hidayahnya dapat kita bertemu kembali dalam siri kuliah atau tazkirah Jumaat pada minggu ni. Dan kita bersyukur pada Allah Taala kerana kita berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, pada waktu yang berkat, iaitu Sayyidul Ayyam, Jumaat yang penuh dengan keberkatan. 2 kali berkat, Masya Allah. Kita datang lebih awal pun berkat juga. Duduk i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatulillah taala. Mudah-mudahan kehidupan kita dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung tadabbur surah Yasin ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Maksudnya, alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Ini adalah gambaran jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap manusia yang menyesal, manusia yang kafir, orang-orang kafir yang menyesal pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga keluhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang ingkar, kafir ini, terhadap risalah yang disampaikan kepada mereka. Qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Telah berkata Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini mengambil Al-Quran itu sesuatu yang tidak acuh, atau tidak mengambil berat terhadap Quran, atau tidak menerima ajaran Quran. Nabi mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mengeluh maksudnya Nabi rasa susah ataupun menyesal, tak. Tetapi Nabi melihat keadaan kaumnya yang menolak Al-Quran, sehingga Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keluhan itu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nanti di hari akhirat, besarnya penyesalan orang-orang kafir itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kerana memperolok-olokkan. Kerana mereka itu ambil acuh tak acuh. Mereka tidak mempedulikan segala peringatan, nasihat, teguran yang dibuat oleh para nabi dan para rasul kepada mereka. Di zaman kita ini, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disampaikan oleh para dai, para ulama, para asatizah. Kerana Nabi sudah tidak ada zaman kita ni. Jadi mereka lah yang menyambung kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah peringatan-peringatan itu tidak diambil peduli, dan Allah Taala telah pun memberi amaran kepada kita. Saya zakkaru may yakhsha, kata Allah. Peringatan-peringatan itu akan memberi peringatan kepada mereka yang takut. Wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla an-naral kubra. Kata Allah, wa yatajannabuha, siapa yang menjauhi peringatan-peringatan itu, al-ashqa, celaka, sangat celaka, kata Allah. Kenapa celaka? Kerana ke akhirat nanti yaslan narul kubra, mereka akan dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah, kat dunia mungkin mereka rasa seronok, mungkin mereka rasa mereka kuat, mereka rasa mereka menang. Tapi dekat akhirat besok mereka akan dibakar oleh Allah Ta'ala di api neraka. Kerana apa?
kerana tak suka dengar peringatan, tak suka dengar nasihat, tak suka dengar apa-apa bentuk ajaran. Sedangkan agama ini adalah agama nasihat. Ad-dinun nasihah. Nabi berpesan kepada para sahabat, agama ini adalah nasihat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, agama itu, nasihat itu adalah tiang kepada agama. Tiang kepada agama. Maksudnya sangat penting dalam urusan kita beragama ini. Nasihat, menasihati, tegur, menegur itu, ingat mengingat itu penting, tuan-tuan. Kalau tak ada dah proses ingat mengingat, nasihat menasihat yang antara satu sama lain, dia akan binasa. Satu keluarga yang sudah tidak ada lagi amalan nasihat menasihati, tegur menegur, ingat mengingat, kita akan melihat keluarga itu akan hancur, akan binasa. Begitu juga dengan satu umat, satu penduduk. Katalah di Salak Tinggi ini tak ada proses ingat mengingat lagi dah. Nasihat menasihati, masing-masing dipanggil nafsi-nafsi, hidup sendiri-sendiri. Ya, ananiyah. Tak ambil peduli pasal orang lain, tak ada lagi kerja-kerja amar makruf nahi mungkar. Dan akan tengok Salak Tinggi ni akan binasa, akan hancur. Selagi ada proses ingat mengingat, nasihat menasihati, tegur menegur antara satu sama lain, insya-Allah kita selamat. Ya, insya-Allah kita akan diberi kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat tanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Nasihat tu untuk siapa? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat, teguran, ingatan itu ialah untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin umat Islam dan untuk umat Islam keseluruhannya. Lillahi. Apa maksud nasihat untuk Allah? Bukan kita nak pergi bagi nasihat ke Allah, tak. Kerana Allah tidak perlu pun nasihat kita. Ya, kita yang perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud Nabi, bila Nabi kata lillahi, nasihat tu untuk Allah, ialah kita nak mengingatkan manusia supaya beriman kepada Allah. Kita nak mengingatkan manusia, nak menasihati manusia supaya manusia itu patuh kepada perintah Allah, taat kepada Allah. Itu maksud dia. Supaya manusia itu sentiasa kembali kepada jalan Allah. Kalau buat dosa, taubat segera kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ingatan yang kita nak bagi kepada manusia. Wali kitabihi, dan nasihat untuk kitabnya, supaya manusia sentiasa patuh kepada ajaran-ajaran yang ada dalam kitabnya. Jadikan kitab Al-Quran itu sebagai panduan kepada kehidupan kita. Itu sebenarnya. Ya, kerana Al-Quran itu adalah panduan, manual, nasihat, peringatan, teguran, ancaman, berita gembira, cerita-cerita, semua ada dalam Quran itu. Dibaca dan difahami, ditadabbur, diamalkan, disampaikan. Itu tanggungjawab kita kepada Al-Quran. Wali rasulihi, dan kepada rasulnya, patuh kepada perintah Nabi, melaksanakan atau menghidupkan sunnahnya, ya, menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, mencintainya, bersalawat kepadanya, mempelajari sirah kehidupannya. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita kata kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita punya tanggungjawab yang besar sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin-pemimpin umat Islam. Ini betul, kita nak bagi nasihat kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, yang menjadi pemimpin kepada umat Islam ni mesti dinasihatkan, ditegur dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang betul, yang berhikmah. Sayyidina Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah ditegur oleh sahabat dalam peristiwa peperangan Badar. Apabila Nabi berhenti satu tempat, Khabbab Ibn Muzil tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah tempat yang kita berhenti ini adalah perintahmu atau wahyu daripada Allah? Adakah ini pendapatmu atau wahyu daripada Allah?" Nabi jawab, "Ini hanyalah pendapatku." Kalau begitu, kata Khabbab Ibn Muzil, tempat ini tidak begitu sesuai untuk kita berhenti. Ada tempat yang lebih sesuai, iaitu kita berhenti di
berhampiran, tempat yang berhampiran dengan wadi, tempat takungan air, supaya kita dapat mengawal air itu daripada diambil oleh musuh. Akhirnya kita dapat melemahkan kedudukan musuh. Jadi teguran itu dan pendapat Khabbab Ibn Munzir itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pernah ditegur. Khalifah Umar Al-Khattab sendiri pun ketika menjadi Amirul Mukminin, Khalifah umat Islam pun pernah ditegur. Ketika Umar berkhutbah untuk mengurangkan mahar wanita kepada 400 dirham. Ada limit 400 dirham. Turun daripada khutbah seorang wanita menegur Umar. Kata wanita itu, dalam Al-Quran Allah tidak meletakkan sesuatu had mahar kepada perempuan. Kenapa engkau letakkan mahar perempuan kepada had 400 dirham? Kata Umar, sesungguhnya orang-orang selain Umar lebih fakih daripada Umar. Tu nampak jiwa yang besar. Sebagai seorang pemimpin boleh ditegur, diberi nasihat oleh rakyat atau orang yang dipimpin. Dalam konteks kita yang kecil ni pun macamlah. Kita duduk di masjid, di kampung, kita jadi sebagai seorang pemimpin. Kita memimpin masyarakat setempat. Mungkin kita akan ditegur, kita akan diberi nasihat. Peladalah. Kan kalau teguran itu teguran yang baik diterima dengan baik. Kerana itu agama adalah nasihat. Dan kepada umat manusia seluruhnya, nasihat itu mesti dilaksanakan. Wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, maka sesungguhnya mengingat itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman sungguh suka diberi nasihat. Bahkan kita berterima kasih kepada orang yang memberi nasihat kepada kita, bukan kita marah. Itu ciri-ciri orang beriman. Terima kasih kerana bagi nasihat, menegur, memberi peringatan kepada kita. Kerana kita sifat manusia ni lupa, biasa buat salah. Kalau tak ada orang tegur, tak ada orang bagi ingat, mungkin kita rasa apa yang kita buat selama ni betul. Rupanya tak betul. Akhirnya ada orang beri nasihat, ada orang berani tegur kita. Alhamdulillah. Kerana ada lagi orang yang berani menegur kita dan memberi nasihat kepada kita. Oleh sebab itu, kata Ibn Abbas, sehubungan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin ayat ke-30 ni, ya hasratan alal ibad, membawa makna alangkah celakanya hamba-hamba itu. Penyesalan itu membawa celaka. Menurut Qatadah pula, alangkah kecewanya hamba-hamba itu ke atas diri mereka sendiri, kerana mensia-siakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan melalaikan kewajipan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nada penyesalan. Banyaklah kalau kita baca dalam Quran, nada-nada penyesalan manusia ni. Macam ketika bangkit daripada kubur. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kan kita baca dalam surah Yasin ni, tapi kita tak jumpa lagi ayat ni. Orang yang tak percaya tentang kebangkitan mereka daripada kubur, akhirnya mereka menyesal. Kerana apa menyesal? Kerana dulu aku tak percaya. Sampai mereka itu menemplak diri mereka sendiri. Celakanya kami. Siapakah yang membangunkan kami daripada tempat tidur kami ini? Benarlah apa yang Allah telah janjikan kepada kami, dan benarlah apa yang telah disampaikan oleh para rasul. Mereka menyesal, tuan-tuan, bukan tak menyesal. Mungkin hari ini mereka tak menyesal. Ke akhirat besok mereka menyesal. Belum sampai akhirat lagi, baru masuk kubur pun dah menyesal dah. Belum masuk kubur lagi, ketika nak mati pun dah menyesal. Kenapa mereka tidak beriman kepada Allah? Penyesalan itu akan diungkapkan oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini mungkin kita rasa kita hebat, kita rasa kita kuat, atau kita rasa kita bagus. Tak ada apa-apa yang berlaku kepada kita. Walaupun kita ingkar perintah Allah Ta'ala, tak apa. Tunggulah dekat akhirat. Itu sebab kita Allah Ta'ala bagi peringatan. Itu juga orang yang dah masuk kat dalam neraka pun menyesal. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Kalaulah kami dengar, kata mereka, kalaulah kami dengar, kami fikir guna akal kami yang Allah bagi ni. Allah bagi kita akal ni, dengan rahmat akal ni supaya kita boleh membezakan antara hak dan batil. Dengan akal kita boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi mereka tak guna akal mereka itu untuk tujuan tersebut. Mereka akan menyesal. Kenapa kami tak berfikir? Kenapa kami tidak mendengar peringatan-peringatan itu?
kalaulah kami dengar, kalaulah kami berfikir, makunna fi ashabis sa'ir. Confirm kami takkan duduk dalam neraka ni, tuan-tuan. Confirm kami tidak akan duduk dalam neraka ini. Kalau kami dengar, ya, kalau kami fikir. Itu nada penyesalan. Nada penyesalan. Dalam surah Sajadah pun ada. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu nada penyesalan juga. Bila dah dihadapkan di hadapan neraka, tinggal dihumban masuk ke dalam neraka, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang fajir, orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka akan berkata kepada Allah, ya Allah, kami dah lihat neraka ini, ya Allah, kami dah dengar siksaan api neraka ini, ya Allah, farji'na, tolonglah kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami nak beramal saleh. Dan kami nak yakin dengan apa saja yang disampaikan oleh kamu kepada kami. Tapi ketika itu, tuan-tuan, penyesalan itu sudah tidak berguna. Betul orang Melayu cakap apa? Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Betul lah orang Melayu cakap. Hari ini kalau kita diberi peringatan, nasihat, teguran, patut kita, bila kita rasa kita tak betul, kita bersalah, tarik handbrake. Tarik handbrake, mundur balik. Tapi kita terus jalan. Kita tak hiraukan ingatan, peringatan, nasihat, teguran itu. Akhirnya nanti, bila kita menyesal, nanti di akhirat. Bila kita menyesal, nanti masuk kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu dah ada penyesalan juga. Mereka dilalaikan dengan mengumpul harta di dunia, sehinggalah mereka masuk ke dalam kubur. Dah masuk kubur, muka dah kena tanah, berperasan, aku dah masuk kubur dah. Baru tadi hidup kat atas muka bumi, sekarang dah ada dalam kubur. Di alam barzakh, alam ghaib yang berbeza dengan alam dunia. Inilah permulaan kehidupan kita. Awwalu manazilu fil akhirah. Rumah pertama kita di akhirat. Ya, jangan kita menyesal ketika itu. Biarlah kita menyesal sekarang dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan secara umum bahawa penyesalan itu adalah kerana sikap mereka yang sentiasa mendustakan, memperolok-olokkan dan mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh para rasul. Jadi ini sikap mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Seperti juga yang berlaku di zaman ini, mereka menuduh rasul-rasul itu sebagai jenis tuduhan, pelbagai jenis tuduhan yang bertujuan untuk menafikan kebenaran. Sama juga. Macam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, apa saja yang Nabi sampaikan mereka tolak, reject. Bahkan bukan saja mereka reject, mereka tolak apa saja bentuk peringatan, nasihat, teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka tuduh pula Nabi dengan macam-macam gelaran, tuduhan. Mereka fitnah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi gila lah, Nabi tukang sihir lah, macam-macam. Ya. Abu Jahal, orang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah kepada dia macam-macam jenis bukti, pun dia tetap tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Ya. Ini perangai Abu Jahal, perangai Abu Lahab, perangai As bin Wa'il, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Ini semua pembesar-pembesar Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW sampai sekarang ada, tuan-tuan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna inna latariku alihatina lisya'iri majnun, dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami hanya kerana seorang penyair yang gila. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni seorang penyair yang gila. Ini kata tuduhan fitnah yang dilemparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh masyarakat musyrikin Mekah ketika itu. Ya, jadi adakah golongan ini tidak wujud zaman ni? Wujud, tuan-tuan, ada. Golongan yang suka lempar fitnah kepada agama, lempar fitnah kepada para ulama, lempar fitnah kepada orang-orang yang nak menegakkan agama, para da'i. Ya, kerana itu adalah sunnatullah. Sunnatullah, iaitu satu perkara yang menjadi sebagai satu kebiasaan yang akan berlaku kepada mereka yang nak menegakkan agama Allah, nak menegakkan kebenaran, nak menyebarkan Islam. Ya, itu pasti akan diterima atau dihadapi oleh mereka ini. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi syarat
iman kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarat. Di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim." Kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mengerjakan amal saleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama kata syarat khusus. Mula Allah sebut umum, beriman dan beramal saleh. Kemudian selepas tu Allah sebut khusus, ataf am, ataf khas alal am dipanggil. Kemudian Allah sebut secara syarat khusus. Siapa yang iman dia nak diterima, mesti dia beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia hanya beriman dengan Al-Quran saja. Dia ambil Al-Quran sebagai panduan hidup dia, tapi dia tolak hadis. Anti hadis dia kata. Golongan anti hadis, golongan tak percaya pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah iman dia diterima? Nauzubillah, imannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia hebat macam mana pun. Dan tentulah kalau dia tak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana dia nak menjalani hidup sebagai seorang muslim yang beriman? Macam mana nak solat? Solat tak diterangkan kaifiatnya dalam Quran. Kaifiatnya diterang dalam hadis. Kalau tak beriman dengan hadis sebagai sumber hukum, macam mana nak sembahyang? Kamu percaya sembahyang wajib? Ya, percaya sembahyang itu wajib. Tapi nak sembahyang macam mana? Mestilah kita baca hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Jadi kalau mereka yang menolak hadis Rasulullah, menolak hadis sebagai sumber hukum, confirm dia tak solat. Siapa yang nak ajar dia solat? Kan? Tapi dia percaya solat tu wajib. Tapi nak sembahyang tak tahu. Jadi keliru. Jadi benda tu menjadi tak betul lah. Jadi sepatutnya setiap orang Islam yang beriman kepada Allah mesti beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-31, ada sikit masa lagi. Ada masa lagi kan? Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Maksudnya, tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahawasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka. Ibnu Katsir menjelaskan bahawa mereka tidak mengambil pengajaran dari orang-orang sebelum mereka. Kita sepatutnya ambil pengajaran terhadap mereka yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap kesan mereka yang mendustakan para rasul. Siru fil ard thumma anzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Allah kata, berjalanlah kamu di atas muka bumi ni. Kan kita banyak duit, kita pergi melancong, dan kita pergi tengok tempat-tempat yang di mana Allah binasakan kaum-kaum tertentu. Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Macam mana Allah binasakan mereka. Kalau kita pergi Mesir, tengok piramid, bukan kita bangga dengan pembinaan piramid tu, tapi kita melihat, mengambil iktibar, pengajaran bagaimana hebat seorang manusia bernama Fir'aun, yang punya kuasa, yang mempunyai tamadun yang hebat, boleh membina piramid, satu bangunan yang dikira sebagai bangunan yang ajaib, pelik, hanya untuk meletakkan mumia je. Makam dia je tu, piramid tu makam dia, bukan apa pun, kan? Akhirnya Allah matikan dia dalam keadaan hina. Allah lemaskan saja dalam laut. Bukan Allah hantar ribuan malaikat daripada langit untuk hancurkan dia, tak payah. Allah lemaskan dia hanya dalam laut saja. Mati, dilemaskan Allah. Satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil pengajaran. Macam mana kaum Ad dibinasakan, macam mana kaum Samud dibinasakan, macam mana kaum Lut. Kalau ada hari ni orang nak mengamalkan ajaran songsang, sek luar tabi'i, laki suka laki, kan, perempuan suka perempuan, tidak mengamalkan fitrah, kejadian ciptaan Tuhan, maka kita ambillah pengajaran. Dulu kaum Lut pernah dibinasakan oleh Allah kerana perbuatan mungkar mereka, kan? Sebab apa? Laki suka laki, habis Allah hancurkan mereka, matikan mereka semua. Wadammirhum tadmira. Satu orang pun tak boleh hidup Allah kalau nak binasakan. Kaum Madian
Kaum Nabi Syuaib yang pernah buat niaga menipu, suka kurangkan timbangan. Sambil mereka itu juga dalam kehidupan mereka menyembah berhala, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah binasakan. Jadi kita ambil pengajaran ini. Sepatutnya kita ambil pengajaran. Tapi masalah kita, kata Allah, tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Alam yara. Bila Allah sebut alam yara, maknanya mereka ramai manusia yang tidak mengambil pengajaran. Allah cerita dalam Quran supaya kita ambil pengajaran. Allah telah membinasakan mereka dan tiadalah mereka dikembalikan ke dunia seperti mana yang diduga oleh kebanyakan dari orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang kafir ni dia fikir hidup dekat dunia je. Ini sangkaan orang kafir. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan mereka menyangka, orang kafir ni sangkaan orang kafir. Mereka sangka hidup ni kat dunia saja dan mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Bila kita tak percaya akhirat, kita tidak ada rasa takut kepada Allah di akhirat. Sebab orang tak percaya akhirat, kerana akhirat ni tempat balasan amalan kita, darul jaza. Dipanggil darul jaza, dan juga tempat di mana kita dibalas. Darul jaza itu tempat dibalas segala amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak percaya amalan kita ni baik ke buruk ke akan dibalas oleh Allah Ta'ala, maka kita akan buatlah dunia ni macam syurga bagi kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita berhenti setakat ni dulu dan kita akan sambung lagi pada tazkirah yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat innallaha ghafurur rahim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.